Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid cikgu? Kita jumpa lagi pada pagi ini dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey. Sekali lagi kita akan PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran dari rumah untuk tahun 2021 ni. Sekali lagi kita PDPR. Okey. Walau bagaimanapun kita akan teruskan PNP kita dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ni. Okey. Pada hari ini kita akan teruskan dengan topik kita yang ke-11. Kita tengok tentang jaga keselamatan dan kesihatan. Okey. Pada pagi ini cikgu nak terangkan tentang jaga keselamatan diri. Okey. Jaga keselamatan diri. Hari ini cikgu akan fokuskan tentang alatan-alatan ataupun bahan yang bahaya yang terdapat di rumah kita. Okey, yang terdapat di rumah kita, alatan dan bahan yang bahaya yang perlu kita elakkan daripada bermain berleluasa di rumah kita. Okey. Ada alatan-alatan yang bahaya yang terdapat di rumah kita yang perlu kita elakkan daripada kita bermain. Okey, cikgu akan tunjukkan beberapa alatan yang dikira bahaya untuk kita bermain. Okey. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama ialah Yang pertama ialah paku. Okey. Paku ni adalah satu contoh alatan yang bahaya yang terdapat di rumah kita. Paku ni ada kegunaannya, tapi jika kita salah guna, kita bermain tanpa pengawasan, ia boleh datangkan bahaya pada kita. Okey, yang ni adalah paku. Seterusnya alatan lain ialah ni bahan. Ni adalah peluntur pakaian, satu bahan yang agak bahaya jika kita terminum dan terkena kulit, agak bahaya pada kita. Okey, ni peluntur pakaian, Clorox. Mesti ada kan kat rumah kita. Okey, ni bahan ni bagus untuk kita cuci pakaian atau apa-apa, cuci lantai. Tapi jika kita main, kita terminum, boleh mendatangkan bahaya pada kita. Seterusnya ialah tukur besi. Tukur besi pun bahaya. Okey, kegunaan ni, alatan ni bagus untuk pertukangan, tapi jika kita bermain tanpa pengawasan, ia boleh mendatangkan bahaya pada kita. Okey, tukur besi. Seterusnya ni tangga. Tangga ni penting ada kat rumah kita. Alatan penting yang perlu ada di rumah kita. Tapi jika kita bermain dengan alatan ni tanpa pengawasan, ia boleh mendatangkan bahaya pada kita. Sama ada tangga tumbang ataupun kita terjatuh dari atas tangga tu. Okey, tangga. Seterusnya cermin. Cermin memang banyaklah di rumah kita. Cermin apa pun, cermin meja, cermin tingkap dan sebagainya. Jika ia pecah, ia menjadi kaca yang boleh mendatangkan bahaya pada kita dan orang lain. Kaca, cermin kaca ni. Okey, sebab dia tajam. Seterusnya ni alatan pertukangan juga. Gergaji. Kebanyakan ada di rumah kita. Ada ni alatan tajam yang kegunaannya banyak kegunaan gergaji ni. Tapi jika kita bermain tanpa pengawasan, ia boleh datangkan bahaya juga, gergaji. Okey, seterusnya ni alatan tajam yang memang banyak di rumah kita, parang, pisau dan sebagainya. Alatan-alatan tajam ni kita elakkanlah daripada bermain. Okey. Jadi semua contoh yang cikgu bawakan dalam PNP pada pagi ini adalah alatan-alatan bahaya yang kita elakkan daripada bermain. Jangan kita bermain dengan alatan-alatan ni, okey, untuk menjaga keselamatan diri kita. Jadi alatan-alatan ni sebenarnya perlu diletakkan, perlu disimpan di tempat yang sesuai. Alatan pertukangan letak di dalam kotak ataupun di dalam stor yang sesuai untuk elakkan daripada kanak-kanak bermain alatan-alatan bahaya ni. Okey. Alatan-alatan macam alatan dapur, alatan parang, pisau tajam tu letakkan di tempatnya di dapur. Ia boleh mengelakkanlah daripada kanak-kanak bermain tanpa pengawasan. Okey. Jadi selepas ini cikgu minta murid-murid klik pada link untuk menanda kehadiran, tuliskan nama dan jawablah soalan ringkas saja, dan lepas je tekan link dan isi nama, automatiklah cikgu dapat tahu kehadiran
dalam kelas mekanik jasmani dan kesihatan pada pagi ini. Okey. Itu saja cikgu nak terangkan pada hari ini. Yang penting kita tahu, kita faham, kita elakkan daripada bermain alatan-alatan yang bahaya yang terdapat di rumah kita. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.